9263434 sekarang untuk maklumat lanjut. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pasti bertemankan Pian dan juga Hazwan. Di hari ke-24 kita berada untuk bulan Julai 2019. InsyaAllah 9 ke 8 hari lagi untuk kita sampai ke tarikh 1 Zulhijjah untuk tahun ini. Dan untuk tarikh 24/7 hari ini, 24 bulan 7 hari ini, kita ada segmen kesihatan dan fimosis kita sebutkan awal tadi. Kalau tanya dengan sahabat pendengar, tahu tak, pernah tak dengar istilah tersebut? Ini kita nak jelaskan bersama doktor kita yang datang dari Hospital Pakar Aman Jaya, Sungai Petani, Kedah, merupakan pakar bedah am di hospital tersebut. Sudah pun sampai ke kaunti. Assalamualaikum kepada Dr. Syazli Safian. Waalaikumsalam. Apa khabar doktor? Khabar baik, khabar baik. Hari ini doktor pun ditemani Puan Suhaibah yang turut bersama kita. Bila sampai di Kedah ni? Sampai tengah malam semalam. Ya, tu dia. Awal-awal pagi terus on air di IKIM. Dan sahabat-sahabat boleh juga tonton di Facebook live IKIM, Facebook IKIM FM. Kita bawakan live juga pagi ini. Ya, betul. Yang pastinya topik ataupun tajuk kita pagi ini berkaitan sunat, bilakah masa yang sesuai. Dan fimosis merupakan salah satu daripada terkandung dalam topik kaitan kita pagi ni. Topik kita itulah. Nanti doktor akan selesai. Tapi mungkin itulah doktor, fimosis tu apa? Padia doktor. Fimosis. Kita mulakan. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi fimosis ni adalah satu keadaan di mana prepuce ataupun kulit ataupun kulup bahagian depan tu dia sempit. Jadi fimosis ni ada dua keadaan. Satu kita panggil physiological fimosis, satu lagi pathological. Physiological ni bermaksud untuk bayi yang lahir itu memang dia punya kulit kat depan kemaluan tu memang tak boleh ditarik ke belakang. Itu normal lah bagi kanak-kanak bayi. Tapi kalau untuk pathological ni biasanya berkaitan dengan infection ataupun jangkitan kuman. So jadi bila ada jangkitan kuman, hujung tu dia berparut, scarring. Jadi bermaksud kanak-kanak tu susah nak kencing. So bila kencing kadang hujung tu dia akan membengkak. Dan kadang ada tak selesa kan. Dan kat situ boleh jadi punca pada jangkitan kuman. Ya. Itu puncanya. Dan juga mungkin pagi ni ada ibu bapa yang sedang menjaga anak kecil yang baru lahir. Anak lelaki lah khususnya. Kenalah tahu juga. Dan mungkin kalau dah halang-halang doktor sebut tadi tentang anak lelaki, adakah ia hanya melibatkan bayi lelaki ataupun budak kecil atau anak-anak lelaki ni? Bayi biasanya sebab dia physiological, maksud memang kulit tu tak dapat ditarik. So kebiasaannya kencing tu tak bermasalah. Cuma bila kanak-kanak tu mungkin bila dia membesar, dia kencing, mungkin kadang dia tak basuh betul-betul, di hujung tu dapat jangkitan. So jadi bukaan kulit tu dia jadi sempit. So bila kencing kadang-kadang dia tak keluar habis. So dia macam membengkak. Macam kita panggil ballooning. Dia macam balloon. So suruh dia berdehem tak boleh pula. Tak boleh. Tak kan? So kadang biasa mak ayah kata kalau pergi kencing tu kadang lama duduk dalam tandas. Lama duduk kan. Jadi kadang ada yang kata macam selalu duduk pegang kemaluan dia kan. So kadang bila mak ayah yang dia perasan, kalau pergi tengok kencing akan nampak macam jadi belon hujung tu. Dan maknanya dia boleh menjangkiti anak ni sampai selagi dia tidak berkatan. Selagi tak berkatan. Selagi itulah masalah tu kan masih ada lah. Jadi bila air kencing tu tak keluar habis, jadi akan ada infection lah. Infection, jadi kadang kerap dapat juga air kencing. Mungkin kemaluan tu, hujung tu akan merah, demam. Jangkitan kuman macam-macam. Dia boleh jadi membawa pada masalah lain sampai demam. Demam itu dah serius lah. Jadi biasanya kalau kanak-kanak yang ada fimosis ni, biasanya kadang kita galakkan untuk sunat lah perkataan kan. Jadi hampir semua kes kalau lepas sunat tu masalah tu settle, selesai. Biasanya kanak-kanak saja ke ataupun ada golongan peringkat usia lain yang ada mungkin kes terpencil kena fimosis? Kebanyakan yang biasa kanak-kanak lah. Kanak-kanak sebab dia setakat saya jumpa ni semua biasa kanak-kanak lah. Edak ni dia masih jarang lah. Teringat dulu, maaf kalau boleh kongsi lah zaman kecil-kecil dulu, ada teringat budak cerita tu kena tungau kan. Kalau main-main kat padang rumput segala bagai tu kan, nanti kena gigit tungau lah, macam-macam lah. Itu cerita lain kan. Itu bengkak lah kot. Itu bengkak lah, gigit sangga lah. Tapi lepas bengkak tu dah settle, mungkin kencing tu okey lah, sebab bukaan tu mungkin tak ada masalah.
Okey. Mengimbau kenangan. Ya. Bukan kenangan kena taklah. Cover line kan. Okey. Hari ni fimosis tajuk kita hari ni sebab dalam masa yang sama kita nak bercerita tentang sunat atau perkataan bila usia yang sesuai. Walaupun topik ni kita dah pernah juga bincangkan doktor dengan doktor-doktor sebelum ini. Okay. Cuma pagi ni kalau kita boleh cerita tentang fimosis dan juga Islam sendiri mensyariatkan kita supaya berkhatan. Apa. Jadi macam mana kalau doktor boleh sebutkan lagi kenapa perlunya berkhatan itu, dan mungkin kalau pada fimosis ni apa simptom dan apa itu kulub tadi awal yang doktor sebut tadi tu. So biasanya kalau contohnya untuk yang tak sunat ataupun yang ada fimosis, bila kita buat sunat tu, prosedur sunat tu, biasanya kita akan nampak di bahagian kepala kemaluan tu banyak kita panggil smegma. Smegma ni adalah macam keputihan lah. Dia macam putih-putih, macam putih tu lah banyak kat kepala tu. So itu biasanya adalah punca yang mendapatkan infection lah, kuman. Kat situ. So biasanya bila kita buat sunat tu, kita akan bersihkan yang putih-putih tu, dan lepas tu baru sunat lah. So macam satu lagi berkenaan bilakan masa yang sesuai untuk sunat. So jadi kadang-kadang kalau contohnya kanak-kanak tu normal, kemaluan tak ada masalah, bila masa yang sesuai tu bergantung lebih kepada ibu bapa sendiri. Bila dia nak. Ada yang contohnya kalau lahir hari ni, esok tu je dah nak sunat. So sunat ketika bayi. Ada yang kata contohnya sebab kecil lagi, takut sakit, kesian kan. So ada yang ibu bapa yang contohnya lebih suka sunat ketika umur mungkin 7 tahun, 8 tahun ke atas kan. Tapi dari segi perbezaan, kalau tak ada masalah tu actually mana pun boleh. Sunat ketika bayi pun okey. Kalau dah besar pun tak ada masalah. Cuma bila menghadapi masalah macam fimosis, balanitis iaitu infection kemaluan, ataupun recurrent UTI, maksudnya selalu dapat jerit air kencing, dan yang ni kes-kes ini kita sarankan untuk sunat awal. Untuk mengelakkan masalah lain lah kan. Tapi kalau dalam keadaan normal, actually bila masa pun okey, tak ada masalah. Ada risiko tak doktor kalau macam sunat awal ke sunat lama? Tak ada masalah sebenarnya. Pengalaman saya kalau sunat masa bayi lagi senang, lagi cepat baik. So contohnya kalau hari kedua tu dah sunat, hari ke-7 atau hari ke-9 bila tali pusat tu jatuh, dia dah siap sunat. Alat yang kita gunakan untuk pasang untuk sunat tu pun jatuh sekali. So senanglah. Lebih mudah. Dan memang sekarang mungkin trend ataupun ramai ibu bapa yang memilih untuk sunat awal. Sunat awal selepas kelahiran. Lepas lahir je terus sunatkan. Okey. Nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang fimosis juga. Mungkin apa simptom atau tanda lah kalau seorang anak itu ada fimosis, jangkitan kuman dan penyakit-penyakit lain yang doktor sebutkan tadi. Dan kalau sahabat-sahabat nak bertanyakan soalan kepada Dr. Shazli, boleh terus hantar ke WhatsApp kita 0112900404. Juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM pun boleh ajukan soalan di sana. Dan jangan lupa untuk tekan butang share dan tagkan rakan-rakan anda. Mungkin ada anak-anak yang nak sunat hujung tahun yang ke, belum sunat lah, tag nama dia. Tag nama dia supaya kita sama-sama cakna tentang perkara ini. Pasti topik kita kesihatan pagi ini, sunat bila masa yang sesuai, bersama dengan Dr. Syazli Safian dari Hospital Pakar Aman Jaya, Sungai Petani, Kedah. Semuanya di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ingin mencari kediaman mampu milik berkualiti dan berhampiran dengan pusat pentadbiran Putrajaya dan KLIA? Jom ke Karnival Jualan Perumahan Bandar Anstek dan kunjungi rumah contoh kami di Bandar Anstek pada hari Sabtu 27 Julai ini dari jam 10 pagi hingga 4 petang. Sertai aktiviti untuk anda seisi keluarga seperti fiesta durian dan kambing golek, ceramah hartanah dan aktiviti untuk kanak-kanak sepanjang hari. Promosi hebat untuk anda juga menanti. Layari www.bandaranstek.com.my atau hubungi pegawai jualan kami di 06 7989 777 untuk keterangan lanjut. Tidak ada ibu bapa yang sanggup melihat anak mereka gagal dalam SPM. Hai, saya dari PTTI. Kami telah membimbing ramai pelajar SPM Sains Tulen untuk skor A pada persediaan saat akhir ini. Ini peluang terakhir anak anda. Pastikan anak anda berjumpa saya dalam seminar revision trial SPM di Shah Alam. Layari nakskor.spm.com sekarang. nakskor.spm.com sekarang. Assalamualaikum tuan, saya dari Yayasan Ikhlas. Mohon masa sikit. Tak apalah, saya tak ada masa. Sekejap tuan, Yayasan Ikhlas akan buat korban di kawasan pedalaman bagi mereka yang memerlukan. Serendah RM360 je satu bahagian. Aduh, aku dah cakap aku tak ada masa. Okey, tak apa tuan. Ni saya bagi flyers korban Yayasan Ikhlas. Tuan boleh tengok. Terima kasih. Allah, kenapa aku marah-marah tadi? Aku pun dah lama tak buat korban. Assalamualaikum, saya nak sertai korban Yayasan Ikhlas. Bagaimana ya? Sertai ibadah korban bersama Yayasan Ikhlas dengan mendaftar di www.projectkorban.com atau hubungi 012-979-0211. Alhamdulillah, sejak aku pakai alat bantu dengar ni, rasa lebih sempurna masa dengar khutbah Jumaat. Ceramah di masjid jadi lebih jelas dah terang. Nak main dengan cucu-cucu pun lagi seronok sekarang. Iyalah, patutlah nampak kau makin ceria sekarang. Kat mana nak beli alat bantu dengar ni? Hubungi je syarikat Perfect Hearing. Audiologis mereka boleh buat ujian pendengaran percuma tahu. Layari je perfecthearing.my untuk info lanjut. Baiklah, sekarang juga aku buat temu janji. Apa hearing tadi? Perfect Hearing, pendengaran kini sempurna. Boleh juga hubungi 016 876 5942. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di Kedah dan juga Perlis dengarkan kami menerusi frekuensi 89.0 FM. Masih lagi bersama Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk segmen kesihatan kita membawakan tajuk Sunat Bila Masa Yang Sesuai bersama dengan Dr. Syazli Safian, pakar bedah am Hospital Pakar Aman Jaya, Sungai Petani, Kedah. Ni di WhatsApp kita Puan Mas. Terima kasih Puan Mas rajin tulis WhatsApp. Dia kata ingin kongsi pengalaman. Ada 3 orang anak lelaki hero yang sulung sunat umur 3 tahun. Yang nombor 2 nombor 2 dan 3 ni masa 2 hari selepas lahir. Katanya menjaga baby masa sunat sangat mudah dan senang, tak payah nak pantang-pantang makan. Tambahan mereka taklah lasak sangat umur ialah baru lahir tu kan doktor. Menarik tu. Kongsi nanti kita kongsikan lagi daripada sahabat-sahabat kita. Ya betul. Dan kalau anda nak kongsikan juga umur berapa tahun anda sunat dulu pun boleh juga, nanti kita baca. Ada soalan juga doktor. Said dari Kuching. Soalan dia, adakah femosis boleh menyebabkan jangkitan pada pundi kencing? Itu pertama. Yang kedua, pernah dengar terjadi kes kanak-kanak berkhatan tapi doktor tu terpotong alat sulit. Apa kemungkinan yang boleh menyebabkan kes tersebut terjadi? Hari ni kat paper pun keluar muka depan. Ada 10 tahun lalu kes terpotong dapat pampasan 150,000 dari mahkamah. Itu kita kes lain lah doktor kan. So kalau untuk fimosis tu boleh boleh dapat jangkitan air kencing sebab
hujung tu sempit. So biasanya kalau fimosis memang kadang-kadang susah nak kencing. Jadi kencing tak habis, tak lawas. Sekejap pergi tandas kan. So bila ada kencing tak lawas tu dia boleh dapat infection lah. So, sampailah ke saluran kencing. dan sampai ke pundi kencing. Boleh dapat infection. Kalau berlarutan betul. Betul. Tanda-tanda dia apa antara? Tanda-tanda kadang boleh demam, kadang ada kadang-kadang dia kerap demam. Kerap demam, and then macam kata tadi, hujung tu akan macam jadi belon. Setiap kali kencing macam belon, dan kadang dia akan komplain sakit pada kemaluan. So biasanya kadang pada peringkat permulaan kanak-kanak ni mungkin akan dirujuk ke pakar kanak-kanak. Dia mungkin akan cek air kencing, nampak ada kuman. Tapi bila kerap sangat dapat jerit air kencing tu, dia akan rujuk ke pakar bedah untuk sunat lah. Jadi untuk hilangkan masalah jerit air kencing. Maknanya umur tu tengoklah pada bila anak ni kena jangkitan air kencing tu ataupun pada penyakit-penyakit termasuk fimosis tadi ni. Macam Puan Zainab katanya anak saya 3 tahun, umur 3 tahun ada fimosis. Januari 2019 dah selamat disunatkan. Dan ibunya lega lah bila dapat sunatkan pada usia 3 tahun. Tapi itulah ni 3 tahun bukan macam payah ke ustaz pada doktor. Kita nak sunatkan budak ni. 3 tahun ni biasanya macam umur setahun hingga mungkin 6 tahun. Sebab dia orang ni panik. Jadi kalau nak sunat ni, sunat bius tempat ni, kalau bagi buat tan sakit tu, dia dah panik, dah melompat kan, dah takut. So jadi kebiasaannya golongan umur ni kita akan sunat dengan bius penuh lah. Penuh kita tidurkan lah. Tidurkan dia selesa, kita nak buat kerja pun senang. Cuma kalau yang dah besar sikit, 7 tahunan ke atas, dia dah boleh faham, dia macam boleh kita beritahu dia tak mula je sakit, lepas tu okey. So yang tu mungkin boleh sunat bius tempat lah. Tapi ada juga yang umur 7 tahun ke atas tu yang dia panik kan. Bagi buat tan sakit tu, dia tak nak juga kan, lompat turun katil, lari semua kan. Adiwira keluar, Incredible Hulk, Iron Man, semua dah watak-watak tu keluar. Mana kita bagi bius penuh. Kalau macam tu dia tak boleh, dia panik sangat, dan walaupun umur dia 7 tahun ke atas tu, kita bius penuh lah. Untuk keselamatan anak tu jugalah Mungkin doktor macam fimosis ni ada tak cara-cara untuk kita elak daripada terkena jangkitan fimosis ni doktor? Fimosis cara untuk elak biasanya dari segi penjagaan. So maksudnya kalau untuk kanak-kanak lelaki ni masa setiap dia kencing tu kita kena mungkin tarik sikit kulit tu dan basuh di hujung dia. Di hujung tempat bukaan tu. Jadi bila kita jangan tarik kuat sangat, kalau kuat sangat sakit. So just tarik sikit, cuci dengan air lah, proper cuci. Jadi lama-lama tu kulit tu akan jadi longgar. So hujung tu tak tertutup. Yang biasanya kadang-kadang ni sebab kalau budak-budak kadang bila dia kencing, kadang-kadang dia kencing, lepas tu basuh sikit-sikit lari main. So tak bersih. Tak bersih. So jadi infection kuman, so tempat tu jadi tertutup lah. Itu satu cara untuk elakkan daripada fimosis. Mungkin ada cara lain betul? Cara lain selain tu hygiene lah biasanya. Itu yang paling penting lah. Satu bila cakap tentang hygiene, anak-anak ni kan dia pakai pampers kan, bayi kan. Macam mana antara langkah penjagaan, sebab kadang-kadang dia lama juga baru ditukar kan. Jadi itu pun faktor kebersihan juga tu. Betul. Pampers tu maksudnya satu, kalau kita macam jangan biar lama sangat lah kan. Jangan biar lama sangat. Tapi maksudnya setiap kali cuci tu macam saya kata tadi lah, kita just retract sikit ataupun kita tarik sikit. Dan cuci hujung dia. Biasanya okey. Okey. Tapi kalau yang dah dikatakan awal, tak ada masalah. Sebab tu maknanya banyak faedahnya lah untuk kanak-kanak ataupun anak tersebut. Ni dalam soalan kita ni ada satu soalan tentang sunat jin. Saya pun tak pernah dengar. Doktor pernah dengar? Sunat jin ada orang dah tanya. Sunat jin. Sunat jin ni maksudnya pesakit tu datang, dia kata, doktor, anak saya bangun pagi ni tengok dah siap sunat. Kan? Tak buat apa pun. Tapi itu bukan sunat punya. Itu kalau term perubatan itu parafimosis. Bermaksud prepuce ataupun kulit tu dia tertarik ke belakang dan dia tak boleh nak ke depan. Jadi yang ni kita panggil surgical emergency. Maksudnya satu kecemasan di mana kita kena tarik balik kulit tu ke depan balik. Sebab apa? Kalau kulit tu duduk di belakang, dia macam menjerut.
Dia menjerut kemaluan tu dan darah tak sampai ke kepala lah, dan boleh menyebabkan jadi macam gangrene lah. Maksudnya kepala kalau tu dia biar berlarutan ya. So nampak as if benda kanak-kanak ni dah disunat. Sebab nampak kepala dia kan. Sebenarnya kulit tu dah tertarik ke belakang. So dia yang tu kena kita tarik balik ke depan dan kita sunat lah. Apa faktor yang boleh menyebabkan kulit tersebut tarik ke belakang tu, doktor? Kadang dia contohnya mungkin dia kanak-kanak tu dia main kan, dia main dia punya kemaluan tu, main dia tertarik, lepas tu nak ke depan dah tak boleh. So paraphimosis. Itu kisahnya. Ya Allah. So, orang tengok sunat jin. Kan maksudnya jin sunat dia. Kalau kan. Ajaib. Tak apa bawa pergi doktor, tiba esok tu dah siap sunat. So ada orang dia. Maknanya tapi tak boleh ambil ringan lah kalau berlaku paraphimosis ni, dia bahaya anak tu. So kena bawa datang ke hospital dan kita akan check dan kalau tu kita akan sunat lah. Okay. Kalau kita tarik sendiri tak boleh ke? Boleh. Kalau di hospital pun kita akan bagi ubat dan kita akan tarik kulit tu ke depan. Sakit ke? Bagi ubat tak sakit lah. Okey. Tu ada soalan juga daripada sahabat kita di WhatsApp. Anaknya 6 bulan dah disunatkan, lepas sembuh kemaluannya masuk ke dalam kulit, dalam badan lah gitu tarik pun susah nak keluar. Adakah itu normal, doktor? Kalau contohnya, kalau biasanya kalau kita sunat, kalau kita buang kulit tu mencukupi, masalah kepala tu masuk ke dalam tu tak berlaku lah sebenarnya. Dia apabila contohnya kalau kita buang tu tak mencukupi. Jadi nampak kadang seorang tu dia sunat, tapi bila buang kulit tu tak cukup, nampak macam ada lagi. Kulit tu masih menutupi kepala kemaluan. Jadi kerana isu tu ada lebih pada kulit tu tak cukup buang lah. Maknanya kena run satu lagi prosedur. Kalau tutup kena buat sekali lagi lah kan. 2 kali lah sunat. Alamak. Itu sejarah tu yang pasti dikenang. Okey, itu soalan bersama kita. Kalau ada soalan-soalan lain terus hantarkan ke WhatsApp kita. 011-2904-004 juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook pun boleh ajukan soalan perkongsian anda di sana, dan jangan lupa tekan butang share untuk kita sama-sama kongsikan manfaatnya. Okey? Mana tadi ni tengah cari soalan, alah lari pula soalannya. Banyak WhatsApp yang soalan masuk tarik ke belakang apa tu? Dan ada yang tanya pasal macam yang doktor sebut keputihan yang berlaku pada smegma tadi tu. Apa punca dia, doktor? Smegma ni asalnya dia adalah maksudnya kulit-kulit mati yang terbentuk di kepala kemaluan tu. So sebenarnya bila smegma ni sebenarnya dia membantu untuk separatekan ataupun separatekan kulit foreskin tu daripada kepala kemaluan lah. So ada kanak-kanak ni contohnya bila dia selalu duk pegang, jadi longgar. Jadi senang nak tarik ke belakang kan. So smegma ni cuma untuk kanak-kanak yang mungkin tak menjaga kebersihan, jadi smegma ni kadang jadi banyak. Saya ada seorang pesakit kadang tu contohnya datang tu dia kata banyak keluar macam putih-putih macam berketul-ketul keluar. So itu betul smegma tu dah terlalu banyak lah kan. So anak dia pun juga selalu dapat jari air kencing. So masa tu sarankan untuk sunat lah. Sebelum sunat tu memang nampak penuh lah smegma ni putih dekat kepala tu kan. So kita akan cuci lah. Tapi lepas dah sunat tu smegma ni biasa tak ada lah. Sebab dia dah. Itulah solusi terbaik lah untuk smegma, masalah smegma tadi tu. Okey, dan kejap lagi kita nak cerita pula tentang khatan pada usia bayi, usia awal kanak-kanak. Dan ada sahabat kita bertanya apa hikmahnya agaknya kalau dapat bersunat pada usia yang lebih kecil ni. Nanti kita akan kongsikan lebih lanjut bersama Dr. Syazli hari ini. Ya, dan kita berehat seketika kembali selepas ni sambil tu dengarkan lagu daripada Halim Ahmad dengan Hai Anak. Hai anak-anak semua. Dah masuk sekolah dah. Diorang tak dengar aku masa ni. Hanya dengar ibu bapanya terus cakna dan setia bersama kami di Mana Pagi. Inspirasi. Grand Blue Wave Hotel Shah Alam, hotel berstatus Mesra Halal diiktiraf oleh Crescent Rating dan mematuhi Hotel Operasi Islamic Quality Standard IQS oleh Universal Standard Center. Menyediakan pakej penginapan, pakej mesyuarat dan hidangan menu antarabangsa di restoran Royal Songket, menu Cina di restoran Tang Yuen diiktiraf 100% halal dari JAKIM. Nikmati buffet makan malam barbecue pada hari Jumaat dan Sabtu di restoran Royal Songket. Rasai menu istimewa berkonsepkan antarabangsa, sushi, sashimi, teppanyaki, tempura dan pelbagai menu menarik yang kami sediakan. Untuk tempahan dan pertanyaan, hubungi 03 5511 8811.
Layari Facebook Grand Blue Wave Hotel Shah Alam untuk mengetahui pelbagai promosi menarik yang kami sediakan. Min, kau nak ke mana tu? Menonong je. Tunggulah kejap. Aku nak ke masjid ni, nak daftar korban. Kau tak tahu ke? Pendaftaran korban di masjid dah tutup lah. Hah? Dah tutup? Habis tu macam mana aku nak daftar korban ni? Alah, senang je. Easy korban kan ada. Hubungi 03-618-61911. Okey. Bagi pinjam telefon kau kejap. Alah, korban punya pasal tak ada hal lah. Semuanya very easy. Tidak ada ibu bapa yang sanggup melihat anak mereka gagal dalam SPM. Hai, saya dari PTTI. Kami telah membimbing ramai pelajar SPM Sains Tulen untuk skor A pada persediaan saat akhir ini. Ini peluang terakhir anak anda. Pastikan anak anda berjumpa saya dalam seminar revision trial SPM di Shah Alam. Layari nakskorspm.com sekarang. nakskorspm.com sekarang. Alhamdulillah, sejak aku pakai alat bantu dengar ni, rasa lebih sempurna masa dengar khutbah Jumaat ceramah di masjid. Jadi lebih jelas dah terang. Nak main dengan cucu-cucu pun lagi seronok sekarang. Iyalah, patutlah nampak kau makin ceria sekarang. Kat mana nak beli alat bantu dengar ni? Hubungi je syarikat Perfect Hearing. Audiologis mereka boleh buat ujian pendengaran percuma tahu. Layari je perfecthearing.my untuk info lanjut. Baiklah, sekarang juga aku buat temu janji. Apa hearing tadi? Perfect Hearing, pendengaran kini sempurna. Boleh juga hubungi 016-876-5942. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jom laksanakan ibadah korban serendah RM300 melalui Islamic Relief Malaysia ke 34 buah negara. Jangan lepaskan peluang sementara penyertaan masih dibuka. Hubungi 03-8926-3434 sekarang untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pian dan Hazwan temani anda untuk Warna Pagi. Dah 9:01 pagi. Masih lagi kita bersama untuk segmen kesihatan kita membicarakan mengenai topik sunat bila masa yang sesuai. Bersama dengan yang bahagia Dr. Shazli Safian dari Hospital Pakar Aman Jaya, Sungai Petani, Kedah. Doktor, belum apa-apa soalan di WhatsApp ni, macam mana doktor kalau tersangkut dekat zip seluar? Ini budak ke? Budak ni. Okey doktor. Kalau sangkut anak tu, lah. anak kan. Kalau sangkut tu maksudnya biasanya sakit. Kanak-kanak tu je panik kan. So biasanya bawa ke datang hospital. Dan usually kita sunat terus je. Kalau sangkut tu dah luka hujung tu, kita release dan kita sunat je lah. Bagi buat bius. Benar. Tengok kalau besar bolehlah abuse tempat tu, dan kita sunat je lah, kita release, sunat je lah. Settle. Selamat. Ada juga pendengar yang bertanya tadi, doktor, hikmah bersunat doktor sebenarnya. Apa hikmah dia? Hikmah dia satu segi, dari segi kita ada buat kajian untuk yang bersunat ni, contohnya dari segi kuman lah, infection. Untuk kalau banding orang yang sunat dan tak sunat, dari segi kuman tu, penyebaran kuman tu kurang. Lepas tu dari segi incidence of cancer kemaluan pun kurang untuk orang yang bersunat lah. Dan mudahlah kebersihan kan. Itulah antara manfaat dan faedahnya. Ada sahabat kita kata betul lah, pengalaman sepupunya terpaksa disunatkan sebab terzip seluar. Memang jadilah kes macam tu doktor. Memang kita nasihatkan. Dan ada satu soalan juga di WhatsApp yang tentang sahabat kita dari Hulu Selangor ni. Puan Ain katanya, anak saya pernah bersunat, nak bersunat pada usia 7 tahun, tapi pegawai perubatan beritahu kedudukan lubang kencing ada kat bawah dan sukar untuk sunat pada masa tu. Jadi soalan dia, pada usia berapa yang digalakkan untuk bersunat, dan adakah sukar untuk anak dia bersunat dengan kedudukan lubang kencing berada di bawah tu doktor? So jadi biasanya kalau untuk kes-kes macam ni, term dalam perubatan kita panggil hypospadias lah. Bermaksud kedudukan lubang kencing tu bukan pada tempat yang asal. So dia berada di bahagian bawah ataupun di bahagian batang kemaluan. So untuk kes-kes macam ni perlu rujukan ke pakar bedah plastik ataupun pakar bedah kanak-kanak, di mana untuk kes-kes ni dia akan menggunakan kulit tu untuk reconstruct. Jadi untuk kanak-kanak yang ada hypospadias ni tak boleh sunat tempat-tempat biasa lah. Maksudnya bila dia reconstruct, dia kembalikan kedudukan lubang kencing tu ke depan balik. Pada masa tu kira sunat sekali lah.
Jadi maksudnya kena bawa berjumpa dengan pakar bedah plastik ataupun pakar bedah kanak-kanak. Ini special case lah. Special case. Tak semua orang hadapi masalah ni. Kalau ada masalah ni akan dirujuk pada pakar bedah plastik atau bedah kanak-kanak ya. Dan biasanya boleh detect masa bayi. Masa bayi tu dah boleh tengok, dah periksa dan nampak abnormal dan kita akan buat rujukan lah. Tapi pada umur 7 tahun tu boleh lah boleh dah pergi dapat rujukan. Maknanya cuma dalam prosedur sunat ni, bersunat doktor akan cek dulu kalau ada kes hypospadias pada anak-anak ni. Kalau ada maknanya akan ditangguhkan dulu ataupun dirujuk dulu lah. Jadi maksudnya semua kanak-kanak yang nak sunat kita akan periksa dulu. Pastikan kemaluan tu normal, tak ada hypospadias, maksudnya kedudukan lubang kencing tu berada pada tempat dia. Dan kalau tu semua okey, baru kita buat sunat. Itu antara kes-kes lah kenapa ada kanak-kanak yang tak dapat disunatkan. Nanti mungkin doktor akan sambung yang lain. Cuma bila kita cerita tentang bayi yang baru lahir disunatkan, boleh ke tak, prosedurnya macam mana dan langkah penjagaan untuk anak-anak kecil, bayi ni lah. So bayi ni sebenarnya kalau sunat, kalau yang contohnya lahir hari ni esok tu dah sunat, dia senang sebenarnya. Penjagaan tu tak susah. So cara kita sunat, kita bagi ubat tan sakit dan kita akan gunakan satu alat nama Plastibell. Plastibell ni kita sarungkan di atas kepala kemaluan dan kulit tu di atas, dan kita menggunakan tali lah untuk ikat. So biasanya dalam masa 7 hari atau 9 hari, bila tali pusat tu jatuh, yang plastik pada kemaluan pun akan jatuh sekali, maksudnya dah siap sunat lah. Dan penjagaan tu senang. Banyak mak ayah dia risau, contohnya kata, doktor kalau bayi ni contohnya takut infection, susah kan, tapi sebenarnya dia mudah walaupun pakai pampers kan. Cuma kalau kencing tu kena kerap tukar je lah. Tapi dari segi komplikasi semua tak pernah lagi lah berlaku. Dan mudah lah, tak ada masalah sangat. Cuma yalah, kadang-kadang ada yang antara mak ayah yang dia kata kesian budaknya kecil lagi. Tapi kalau besar pun sama je kan? 7 tahun lah budak tanya kat mak kesian dengan saya. Bayi tu lagi senang. Bayi lagi senang insya-Allah Even dari segi sudut kesihatan kebersihan pun sama je macam nak jaga yang lain-lain lah kan. Sama je. Cuma kita akan bagi kerap tukar pampers, lepas tu kita bagi satu krim untuk letak. Masa bila basuh tu kita bubuh di kemaluan, dan biasanya 7 hari 9 hari tu dah okey, dah kering. Tak ada masalah. Kejap je. Okey. Balik pada soalan pasal femosis tadi doktor. Kalau katakan ada di antara anak-anak daripada pendengar kita ni, ada di antara mereka yang ada femosis. Jadi bolehkah mereka bawa anak-anak ni ke klinik-klinik biasa saja ke, ataupun kena merujuk kepada pakar perubatan? Kalau nak bawa ke klinik biasa boleh. Kalau doktor klinik biasa yakin ataupun dia confident untuk sunat kadang ada femosis ni, sebenarnya okey je. Tak masalah. Tapi kalau contohnya ada yang tak berani, kadang kita ada dapat rujukan daripada klinik-klinik yang kes yang tak berani, dan kita buat di hospital je. Cuma cara dia lebih kurangnya sama je, cuma kena buka nak buka hujung tu je lah, sebab dia ketat sikit sebab dia berparut, jadi sempit. Tapi cara sunat selepas tu semua sama je. Prosedur sunat sama lah, cuma untuk kes-kes macam femosis ni lah. Okey, dan mungkin ada satu soalan di WhatsApp ni, mungkin lain sikit soalannya, tapi bertanya macam mana kalau anak OKU, berapa umur yang doktor cadangkan nasihatkan untuk sunat? Adakah sama juga macam anak lain? OKU yang biasa yang datang yang autistik lah, autism kan. So autism ni kadang dia tak boleh bagi kerjasama. So kebanyakan kalau kanak-kanak yang OKU ni kita galakkan sunat menggunakan bius penuh lah. Sebab kadang kalau kadang mak ayah pujuk sebelum sunat tu okey kan, duduk bila baring tu okey. Lepas bagi buat tan sakit tu dia dah panik, dia lompat, dia tak nak duduk dah kan. So dia nampak injection, nampak jarum semua, so dia takut. So kebanyakan kes-kes ni kita bius penuh lah, bius penuh dan kita sunat. Usia tu insya-Allah tak ada masalah. Bila tu terpulang lah. Cuma dari sudut penjagaan macam mana doktor? Kalau je lah dah lepas sunat tu kan nanti penjagaannya sama, cuma kadang ikut juga kanak-kanak. Dia sebenarnya kalau kanak-kanak tu dia bagi cuci
letak ubat, biasanya dalam masa seminggu tu dia dah kering okey. Cuma yang macam jadi berkerap, nampak macam tak cantik sangat tu bila tak bagi cuci lah. Nak jiu air tu dia tak bagi. Dia tahan, takut sakit. Tapi sebenarnya tak sakit dah sebenarnya. Dan kebiasaannya kalau jadi berkerap pun apa nampak tak elok bahagian bawah lah. So bila kencing tu, air kencing dia turun ke bahagian bawah kan. So itulah yang biasanya akan nampak berkerap sikit. Tapi usually kebanyakannya okey lah. Seminggu 2 minggu tu dah okey. Okey. Ya, itulah nasihat. Tenang je doktor, tanya apa pun okey je semua. Yang hantar soalan kat WhatsApp ni macam-macam. Kisahnya. Termasuk ada satu soalan sebelum kita berehat ni, kalau sempat kita tanyakan. Ya Azmi dari JB, terima kasih. Katanya macam mana pula sekarang ni ramai juga saudara-saudara baru. Satu. Yang kedua mungkin ada juga yang sahabat-sahabat bukan Islam, belum Islam, yang berminat juga untuk berkhatan kan. Dah dewasa. Mereka nak bersunat. Macam mana doktor entertain kes ni? Dia kalau dah adult dah besar tu, biasanya dia orang boleh bagi kerjasama. So kita akan bagi bios tempat. Okey, cuma sometimes yang recently yang ada teknologi yang baru menggunakan stapler lah. Stapler maksudnya jangan bayangkan stapler kat office. Kat office kan dia tak boleh lah. You doktor. So kita gunakan stapler. So kadang untuk orang dewasa ni, masalah dia kalau kita jahit, kadang-kadang kita panggil dehiscence. Sebabnya orang dewasa ni kadang dia ada ereksi. So bila ereksi tu dia tarik dekat benang tu, kadang terbuka. So teknik terbaru ni kita menggunakan stapler. So incidence untuk dehiscence ataupun terbuka tu kurang lah, dan dia lebih kemas. Dari segi sakit pun sama je lah. Dan kosmetik lah, lagi cantik lah. So insiden ada banyak orang kadang dah menggunakan stapler untuk adult lah, untuk sunat. So pakai stapler. Kiranya di Malaysia sekarang ni kita ada teknik stapler, laser, clamp, dan cara yang biasa lah, jahit. Antara 4 teknik ni mana yang kira kebakalan untuk cepat sembuh tu tinggi tu? Sama je sebenarnya. Sama je lebih kurang. Cuma teknik berbeza. Okey, itu dia. Wah, kita dah pakar betul lah semua ni, tahu macam-macam daripada Dr. Syazli pagi ni. Kita tentang berkhatan, bila usia yang sesuai untuk anak-anak kita khususnya. Dan nanti soalan lain akan kita lanjutkan insya-Allah untuk pusingan berikutnya. Hari ni kita bincang tentang khatan dan juga fimosis tadi tu. Bersama dengan Dr. Syazli Safian dari Hospital Pakar Aman Jaya, Sungai Petani Kedah. Kata sahabat pendengar ada soalan, ajukan saja di Facebook live kami dan juga WhatsApp 01129004 004. Berehat kejap kembali selepas ini di Warna Pagi, Inspirasi Inforia Islami. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya
lagi Maha Amanah. Tips penjagaan kulit bersama Angel White Skincare. Berapa ramai pendengar IKIM yang ada masalah jeragat? Angel White Skincare menghasilkan set pencerahan kulit yang memudarkan jeragat tanpa menipiskan kulit dengan perlindungan matahari SPF 50. Terdapat juga krim pemadam jeragat iaitu Miracle White Beauty Balm berasaskan mutiara dan peppermint yang halal dan berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ramai di antara kita mahu kulit yang berseri, tapi pada masa yang sama selamat dari bahan kimia yang memudaratkan. Angel White Skincare menggunakan formulasi sendiri dan produk yang baik untuk sekeluarga. Hubungi 018-986-7511 atau layari drerma.com.my. Alhamdulillah, sejak aku pakai alat bantu dengar ni, rasa lebih sempurna masa dengar khutbah Jumaat ceramah di masjid. Jadi lebih jelas dan terang. Nak main dengan cucu-cucu pun lagi seronok sekarang. Iyalah, patutlah nampak kau makin ceria sekarang. Kat mana nak beli alat bantu dengar ni? Hubungi je syarikat Perfect Hearing. Audiologis mereka boleh buat ujian pendengaran percuma tahu. Layari je perfecthearing.my untuk info lanjut. Baiklah, sekarang juga aku buat temu janji. Apa hearing tadi? Perfect Hearing, pendengaran kini sempurna. Boleh juga hubungi 016-876-5942. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kini layari www.ikimniaga.my untuk mendapatkan buku-buku, CD, DVD keluaran IKIM serta perkhidmatan perundingan dan sebagainya. Hanya dengan satu klik, produk IKIM menjadi milik anda. Layari www.ikimniaga.my hari ini. Anda pelajar lepasan SPM, masih tercari-cari peluang melanjutkan pengajian dalam bidang haji dan umrah? Berita baik. Bersempena Festival Kesenian dan Kebudayaan Islam Antarabangsa Putrajaya, pihak AMTC menjemput anda ke program talimat khas dan pendaftaran program Diploma Pengurusan Haji dan Umrah bertempat di Dewan Cempaka Sari, Presin 3 Putrajaya pada hari Sabtu 27 Julai 2019 jam 2 hingga 4 petang. Info lanjut hubungi 010-407-1700 atau layari www.akademimutawif.my. AMTC, solusi menuju Baitullah. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami berteman Kampian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk segmen kesihatan kita membawakan tajuk sunat bila masa yang sesuai bersama dengan yang berbahagia Dr. Syazli Safian, pakar bedah am Hospital Pakar Aman Jaya di Sungai Petani Kedah, dan katanya Hospital Pakar Aman Jaya ni diambil alih oleh Parkway Pantai dan mulai Ogos ini bulan depan akan dikenali sebagai Pantai Hospital Laguna Merbuk. Jadi siapa yang berada di situ di Laguna Merbuk tu boleh pergi cari nama baru bulan depan Ya, lepas makan nasi Arab tu kan. Ada soalan ni trend sekarang ni ada yang sunat waktu kecil, waktu baby lepas lahir terus disunatkan. Dan kalau ikut budaya kebiasaan kita umur 10 ke 12 tahun macam itulah hujung sekolah rendah tu disunatkan. Ada tak beza kesan dari sudut kematangan? Sebab orang kita kata kalau sunat ni kan membawa anak ni masuk ke alam remaja, alam dewasa kan. Jadi kalau dah sunat dari umur bayi matang awal lah agaknya. Rasa sama je rasa kan. Kalau sunat tak adalah beza kan. Sebenarnya sama je lah kan. Cuma beza sunat bayi dengan sunat besar je kan. Tapi dari segi kematangan tu saya rasa tak efek lah. Dari segi dari akil balik pun sama. Sunat tidak mempengaruhi. Tak mempengaruhi. Sama je. Akil balik biasa umur 12 kan, 11, 12 macam tu kan. Baik. Jadi tak adalah kesan dari sudut kematangan anak tersebut. Cuma ada juga soalan di WhatsApp ni daripada Puan Nur. Soalan dia bagaimana dengan baby jaundice kuning yang penyakit kuning tu nak dikatankan, boleh sunat dulu ataupun tunggu sampai bacaan normal dulu? Biasanya kalau saya di hospital ada yang datang seminggu ataupun 2 minggu selepas kelahiran dan memang satu kuning. Tapi dari segi nak sunat tak ada masalah sebenarnya. Dari segi nak luka tu nak baik sebenarnya sama je. Kecuali kalau bayi tu memerlukan fototerapi kan. Mungkin habiskan dulu dia punya kos untuk kuning tu lepas sebelum sunat. Tapi dari segi kalau in terms of luka tu nak baik, pasti tak ada masalah. So ada kadang hari kedua dah sunat, ada yang kadang datang seminggu atau 2 minggu. Masa tu ada yang kuning. Tapi setakat ni tak ada masalah. Okey, boleh sunat.
Biasanya kalau macam nak sunat bayi tu, dia perlu dibius dulu ataupun bius juga. Kadang-kadang mak ayah fikir tak bius, dia takut kesian kan. Tak bagi bius kan. Anak-anak nangis kan. Baby nangis kan. Tapi sebenarnya kita bagi bius. Sama juga macam kanak-kanak yang besar, bagi bius, kita pasang alat tu. Dan di segi sakit, banyak mak ayah tanya, doktor lepas ni sakit tak? Dia menangis tak? Kebanyakannya yang saya tanya masa follow up, dia kata hari pertama je mungkin meringit sikit, tak teruk, tapi lepas tu okey. Dan ubat yang kita bergakan, ubatan sakit pun tak bagi pun sebenarnya. Dan ada yang macam tak ada apa-apa. Tak meringit pun okey. So macam biasa macam tak ada apa-apa. Dan kebanyakan mak ayah yang dah buat sekali, anak yang kedua tu dia akan datang untuk sunat kali, untuk yang second, kalau lelaki kan, sunat sekali lagi lah masa baby, masa bayi. Datang untuk sunatkan pula lah sebab dah ada experience kan, dah tahu semua tu okey, dan dia akan buat sekali lagi lah. Jadi mungkin ada sekarang ni ibu bapa yang dah rancang sementara menantikan kelahiran permata anak, apa permata keluarga ataupun anak yang dinantikan tu, dah plan dah, doktor boleh nanti bila lahir terus set appointment. Boleh doktor Boleh. InsyaAllah. Kalau di Kedah tu boleh jumpa Dr. Syazli, insyaAllah. Baik, kita juga nak cerita tentang femosis dan juga pelbagai isu-isu ataupun masalah lain berkaitan dengan anak-anak ni khususnya. Apa keadaan perubatan yang memerlukan seorang kanak-kanak tu bersunat? Kalau tadi doktor dah sebut dah pun sebenarnya, macam kalau yang terkini mungkin apa antara kes yang doktor baru? Contohnya kalau antara yang biasa itulah macam kita kata femosis, susah nak kencing, selalu dapat jangkitan kencing, ataupun selalu dapat infection pada kemaluan, biasa bengkak. Walaupun usia kanak-kanak Ya. Ataupun satu lagi contohnya ada VUR, vesico ureteric reflux, bermaksud saluran ureter tu membengkak, dan biasanya kanak-kanak ni kita akan sunat untuk elakkan berlakunya jangkitan lah, dan jangkitan kuman. Baik, insyaAllah. Baik, okey. Teknik tadi pun doktor dah sebutkan apa antara teknologi terkini termasuk stapler tadi tu. Okey, dan nampaknya semua dah jelas lah. Apa lagi poin yang doktor belum sebut lagi? Kes kanak-kanak yang tak dapat disunatkan tu. Kes yang tak dapat sunat yang tadi tu hypospadias. Yang tu yang biasanya yang memerlukan doktor pakai bedah plastik lah, ataupun pakai bedah kanak-kanak, dia akan reconstruct balik. Tadi mungkin ada satu soalan berkenaan terpotong. Doktor. Terpotong. Sunat dan terpotong. So yang tu biasanya teknik yang digunakan teknik guillotine, di mana contohnya dia just pasang clamp dan dia akan potong. Tapi teknik ni sebenarnya tak dikira oleh KKM. Yang kita akan guna adalah dorsal slit, cara yang betul untuk mengelakkan kecederaan pada kepala kemaluan. Tapi menggunakan clamp dengan stapler semua ni, dia selamat sebab dia protect kepala kemaluan tu daripada cedera. Dia akan pastikan terlebih dahulu keadaan tu, posisi yang selamat lah sebelum buat prosedur sunat. Ada istilah Dr. Rashid di WhatsApp, katanya dia ada sebut istilah diathermy. Diathermy yang orang kata yang laser tu, kita menggunakan diathermy, bipolar lah. Menggunakan bipolar untuk sunat. Dia kata biasa laser kan. Dia beza dengan laser. Dia laser tu bipolar lah tu. Diathermy lah. Diathermy lah tu. Lebih tepat diathermy lah. Tepat diathermy. Okey, untuk sunat lah. Itu antara prosedur-prosedur, dan yang penting kita doalah selamat prosedurnya ya. Awak budak tu nervous juga. Yang nak menjalankan prosedur tu pun nervous juga kan? Anak orang kot tapi insyaAllah sentiasa kita jaga etika dan juga keselamatan. Doktor, di akhir ni mungkin doktor ada pesan kepada ibu bapa yang sedang mendengar dan juga sahabat-sahabat pendengar IKIM pagi ni, doktor. Pesanan, kalau dari segi yang biasa trend untuk sunat baby lah, kan, mungkin di bahagian Kedah ni ramai yang mungkin tak tahu, tapi sebenarnya tak ada masalah, lebih mudah. Mungkin bahagian KL ni saya rasa ramai kot yang dah daripada baby sunat. So maksudnya kalau risau berkenaan sunat baby ni, just datang dan kita akan explain prosedur macam mana. Dan dia sangat mudah lah, dan tak ada masalah. Mungkin dia besar dia ada femosis ke apa semua memang tak ada lah sebab sunat awal kan. Dan prosedur dia pun tak ada lama mana, 10-15 minit siap lah. Dari sudut kesihatan pun lebih baik untuk kebersihan, hygiene anak-anak ni ya. Betul. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah, itu dia
perkongsian kita untuk segmen kesihatan hari ini. Cerita tentang sunat. Biasa tengok cerita tentang khatan atau sunat ni waktu cuti sekolah. Tapi kita awal-awal. Biar ramai tahu dan insya-Allah sangat-sangat membantu khususnya untuk anak-anak kita. Ya betul. Terima kasih kepada para pendengar yang bertanyakan soalan di Facebook. Ada juga yang bertanya dari Indonesia, sunat. Sunat tu bahasa yang bahasa lainnya khatan. Khatan. Kalau di Indonesia dibilang apa ya? Kalau di Indonesia dibilang apa? Itulah. Nanti kita cari. Dipotong. Allah ya Tuhan. Baik, apapun terima kasih banyak-banyak pada Dr. Syazri Safian, pakar bedah am kita. Dari hospital nama baru? Nama barunya Pantai Hospital Laguna Merbuk. Yang akan mula dikenali pada bulan Ogos nantilah. InsyaAllah. Terima kasih Doktor. Puan Sohaibah, terima kasih juga. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu dia segmen kesihatan kita hari ini. Kita macam tenang dengar sebab kita dah sunat kan. Macam kita tak risau lah. Cuba bayangkan kita belum lalui benda tu. Nervous lah juga sebenarnya. Tapi pun bila dengar cerita pasal sunat ni pun doktor cerita pun rasa ngilu kat sebenarnya. Okey, terima kasih kepada pendengar yang tonton kami di